Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, para pendengar dan yang mengikuti pengajian kita ini. Bersambung kita pada hari ini meneruskan pengajian kita dalam kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan kita sampai ke perenggan yang ke-10. Kita dah selesai perbincangan pada perenggan yang ke-9 berkenaan dengan qiyas. Dan dia ada kaitan, perenggan 9, 10, 11 ni semua akan berkait lah. Jadi setelah dia kata tentang qiyas, dia pun kata pada perenggan ke-10, qala rahimahullah, wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun yaqdahu syakka fil qalb wa in asaba sahibuhu al-haqqa was sunnah. Perbahasan, pergaduhan, berbahas tentang Tuhan. Dan pertikaman lidah adalah perkara yang direka-reka dalam agama yang menimbulkan perasaan syak dalam hati. Walaupun dia tergolong dalam golongan yang benar dan menepati sunnah. Kita akan baca gabung 10 dengan 11. Lepas tu kita akan urai serentak. Wa'lam rahimakallah anna al-kalama fi rabbi muhdath wa huwa bid'atun wa dhalalah wa la yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu fil Qur'an wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa huwa jalla thana'uh wahidun laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa ala arshihi istawa wa ilmuhu bikulli makanin la yakhlu min ilmihi makan. Ketahuilah semoga Allah merahmati kamu bahawa perbahasan ilmu kalam tentang Tuhan adalah sesuatu perkara yang direka-reka dalam urusan agama, bid'ah dan sesat. Tidak dibicarakan tentang sifat Allah melainkan dengan apa yang dia sifatkan terhadap dirinya sendiri dalam Al-Quran dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat baginda. Dia maha agung, pujiannya adalah esa. Tidak ada suatu pun yang semisalnya. Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Tuhan kita yang terawal tanpa ditanya bilakah dia wujud. Ataupun sebenarnya Tuhan kita lah yang paling awal tanpa ada masa mula wujud, dan yang terakhir tanpa ada pengakhiran. Dia mengetahui bisikan mulut dan apa yang tersembunyi daripada itu, dan dia bersemayam di atas arasy-Nya. Ilmunya berada di setiap tempat. Ilmunya berada di tempat ini kurang tepat. Tak mungkin ilmu Tuhan berada di setiap tempat. Maksudnya ialah ilmunya merangkumi, meliputi. Ya? Ilmunya meliputi, merangkumi setiap tempat. Tidak ada tempat yang terlepas daripada pengetahuannya. Itu maksud. Orang kata kalau ilmu Tuhan di mana-mana ni, habis ya, seronok lagi yang sufi. Kan? Kacau. Kan? Terjemahan tu kurang tepat. Ilmunya meliputi, merangkumi semua tempat. Baik, apa yang nak dibawa oleh pengarang rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu
nak menjelaskan bahaya dan sesatnya aliran atau metodologi dalam akidah ini yang digagaskan oleh golongan ahli kalam. Ya. Walaupun dengan cara tersebut mereka mungkin membela kebenaran, menolak kebatilan. Ya. Tetapi kaedah yang mereka pakai itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Mafsadahnya lebih banyak daripada maslahahnya. Dan bagi memenuhi tuntutan menjelaskan masalah ini, kita akan mula. Jadi untuk perenggan 10-11 ni kita akan ambil take time, kita akan go slow menelusurinya, menerusi kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkenaan dengan perkara ini dalam menghuraikan kedudukan ilmu kalam. Pertama sekali kita nak tahu apa dia ilmu kalam. Dan berpasangan dengan ilmu kalam ini ialah falsafah. This is the kembang dia lah, twin dia. Ya. Siapakah ahli kalam? Ya. Dan apakah kesan ilmu ini terhadap teologi umat Islam? Maka musannif kata al-kalam wal khusumah wal jidal. Dia sebut al-kalamu fil rabbi. Ini adalah asal nama ilmu kalam. Al-kalamu fil rabb. Al-kalam wal khusumah wal jidal fil rabb. Iaitulah perbahasan, perdebatan dan perbincangan tentang sifat-sifat Tuhan, tentang Tuhan. Ya. Al-aqrabnya wallahu a'lam bis-shawab, yang kita rasa pendapat inilah yang paling hampir dengan realitinya, walaupun begitu banyak pandangan tentang makna ilmu kalam. Dia berasal daripada perkataan al-kalamu fil ilah, perbincangan tentang Tuhan. Ya. Tentang Tuhan, perbincangan tentang Tuhan. Yang disebut sebagai spekulatif teologi ataupun ilmu tentang Tuhan yang bersifat spekulatif, yang bersifat perdebatan, yang bersifat perbincangan. Ya. Di mana asalnya dia diambil daripada tradisi ahli falsafah Kristian, yang mereka ini biasanya membincangkan tentang Tuhan dalam bentuk soal jawab. Soalan, tanya, jawab, apa dia? Yang disebut catechism dalam akidah. Ya, tetapi ilmu kalam ini, perbincangan mereka ialah dari sudut nak mempertahankan akidah, dari sudut mendatangkan penghujahan akal. Yang masyhur, yang ma'ruf ditarifkan ilmu kalam di sisi ulama'nya ialah isbatul aqaid ad-diniyah ay al-islamiyah bil adillatil yaqiniyah wa daf'i syubahi anha. Iaitulah menegakkan akidah agama Islam dengan dalil-dalil yang pasti, yang yakin, dan membantah syubhat-syubhat berkenaan dengannya. Dan ini adalah ta'rif am. Ta'rif am yang merujuk kepada ilmu al-aqidah. Merujuk kepada ilmu aqidah. Iaitulah perbincangan tentang akidah Islam yang telah datang dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita berusaha untuk mempertahankan akidah itu dengan mendatangkan dalil-dalil rasional, dalil-dalil aqli, ya, untuk mempertahankan dan meyakinkan orang berkenaan dengan kepercayaan tersebut
dan menolak syubhat-syubhat yang ditimbulkan berkenaan dengannya. Iaitulah perbincangan tentang Tuhan, Allah, Rasul, Nubuwah dan juga Al-Ba'th, hari akhirat. Ini 3 isu besar yang merupakan usul dakwah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Yang pertama ialah nak mempertahankan keimanan kita bahawa Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta alam, dan dia sahaja yang berhak disembah. Yang kedua, mempertahankan kebenaran dakwah risalah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahawa baginda adalah rasul yang benar dan apa sahaja yang baginda sampaikan wajib diterima, apa sahaja suruhan wajib dipatuhi, apa sahaja larangan wajib dijauhi. Dan yang ketiga, beriman akan adanya hari kebangkitan, hidup selepas mati, hari akhirat. So ini adalah 3 usul akidah. Ya. Dan perbincangan ulama akidah dan ulama ilmu kalam berlegar pada 3 perkara ini. Berlegar pada 3 perkara ini yang disebut sebagai al-ilahiyat, an-nubuwat dan as-sam'iyat. Ya. Ketuhanan, nubuat, kenabian dan ataupun disebut al-ghaibiyat, benda-benda ghaib, dan benda ghaib yang paling besar ialah hari akhirat. Ya. Jadi ini adalah 3 isu. Dan isu ni adalah akidah yang telah sabit dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada lagi orang Islam akan pertikai. Inilah usul iman. Yang daripada 3 ni datanglah rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Daripada 3 usul ini terbitnya 6 rukun iman ini. So ilmu kalam dia nak menegakkan, nak mencari dalil akli, ya, nak mencari penghujahan-penghujahan yang meyakinkan, dengan tujuan yang pertama untuk memberikan kepuasan rasional kepada orang yang beriman. Yang kedua ialah untuk menyeru orang yang bukan Islam. Dan yang ketiga yang lebih besar lagi ialah untuk defend dan mempertahankan akidah ini daripada serangan musuh yang melemparkan syubhat-syubhat. Okey. Ilmu kalam bermula, ya, ataupun jadi itu kita faham, ya, takrif dia. Ya, takrif dia. Dan ini adalah takrif kepada jinsul kalam, hakikatnya. Dan ilmu kalam ni bila kita sebut dia ada 2 peringkat. Satu dia panggil jins al-kalam, jenis perbincangan tentang Tuhan yang melibatkan penggunaan penghujahan rasional dan akal. Tak kira lah yang bercakap tu rasionalnya berdasarkan falsafah ke, berdasarkan hawa nafsu dia sendiri ke, atau berdasarkan dalil-dalil akli daripada Quran dan Sunnah. So ini semua termasuk dalam makna kata ilmu kalam secara umum, secara jins, secara jenis, secara kategori. Ya. Kemudian ilmu kalam yang umum ini dipecahkan kepada aliran. So kita ada golongan yang bercakap tentang ilmu kalam yang mana mereka ni mengambil penghujahan mereka itu daripada kelompok ini, daripada ahli falsafah peripatetics. Ada yang mengambil daripada golongan mysticism atau gnosticism. Ada yang mengambil daripada orang kafir, ada yang mengambil daripada, dan sehinggalah ada yang mengambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi
bila kita faham ya perkara ini, senanglah kita nak faham perbincangan tentang status ilmu kalam dari sudut dicela atau tidak dicela. Ya. Pertama, kita nak balik kepada perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang telah kita baca sedikit dulu. Dia kata, wa'lam anna ahlal haqqi la yat'anuna fi jinsil adillatil aqliyah wala fima 'alima al-'aqlu sihhatah wa innama yat'anuna fima يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة وليس في ذلك ولله الحمد دليل صحيح في نفس الأمر ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل. Dia kata, ketahui olehmu bahawasanya ahlul haq, ahli sunnah wal jamaah tidak mencela pada jenis dalil akal. Yani ahli sunnah wal jamaah tidak mencela semata-mata awak mendatangkan dalil akal untuk mempertahankan akidah. Itu bukan dicela. Ya? Kalau dalil akal yang awak bawa itu betul, diambil daripada Quran dan sunnah, daripada kefahaman as-salafus salih, itu diterima. Tidak juga mencela apa yang akal tahu kesahihannya, benda yang memang sabit, yang disebut sebagai sabit dengan sarihul aqli, akal yang sejahtera, akal fitrah. Ini juga kita tidak cela, kita terima sebagai satu bentuk pendalilan bagi akidah. Hanya sahaja mereka mencela pada apa yang didakwa oleh penentang bahawa ianya menyelisihi kitab dan sunnah, menyelisihi Quran dan sunnah. Yang kita tolak ialah sebentuk dalil, naw' minad dalil, subkategori, yang mana subkategori kalam ini iaitulah yang mereka kata dalil ini bercanggah dengan zahir nas, yang mana kalau kita kata dalil akal ini sahih, maka zahir nas mesti diubah, diberikan tafsiran baru supaya selari dengan dalil akal ini. Yang ni yang ditolak. Dan tidak juga yang mana perkara tersebut hakikatnya yang mereka dakwa dalil akal itu bercanggah dengan Quran dan sunnah. Segala puji bagi Allah jua, ianya dalil yang bukan sahih pada zatnya. Dia bukan dalil yang betul. Dia disangka dalil, tapi dia bukan dalil. Dan bukan dalil yang diterima oleh semua orang yang berakal. Hanya sekelompok orang berakal. Sekelompok orang yang mendakwa mereka berakal. Bukan semua orang. Bukan akal fitrah. Bukan akal daruri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ianya bukan dalil yang tidak menerima celaan. Bahkan dalil akal yang mereka dakwa dalil akal itu sendiri disanggah dengan akal yang fitrah. Disanggah dengan dalil akal yang lain. Ya. So, ini kita kena establish dulu. Ya. Ini kita kena faham dulu. Ya. Sekarang kita nak baca lagi. Kata Ibn Taymiyah dalam Dar'ut Ta'aruf, dia kata, فإن أحمد, sesungguhnya Imam Ahmad, لم ينهى عن نظر في دليل عقلي صحيح يفضي إلى المطلوب، بل في كلامه في أصول الدين في الرد على الجهمية وغيرهم من الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول المخالفين للسنة ما هو معروف في كتبه وعند أصحابه. Dia kata sesungguhnya Imam Ahmad tidak mencegah
daripada kita meneliti dalil akal yang sahih yang membawa kepada apa yang dicari. Bahkan pada perkataan beliau rahimahullah dalam Usuluddin, dalam membantah golongan Jahmiyah dan lain-lain daripada bentuk penghujahan dalil-dalil akal yang menunjukkan rosaknya perkataan orang yang menyelisihi sunnah, terdapat begitu banyak yang dikenali dalam kitab-kitab beliau sendiri dan di sisi pengikut ashab beliau, murid-murid beliau. Walakinna Ahmad dhamma min al-kalam al-bid'i ma dhammahu sa'irul a'immah. Tetapi yang dicela oleh Imam Ahmad ialah kalam bid'i, perbincangan, penggunaan, penghujahan yang bid'ah, yang dicela oleh semua imam-imam yang lain juga. Wa huwa al-kalamu al-mukhalifu lil-kitab wa sunnah wal kalamu fi dinillah fillahi wa dinihi bighairi ilmin. Iaitulah perbincangan, kalam yang menyelisihi Quran dan sunnah dan kalam berkenaan dengan Allah dan agamanya tanpa ilmu. Dan kata beliau lagi, wal maqsudu anna Ahmad yastadillu bil adillati al aqliyati ala al matalib al ilahiyyah idza kanat sahihah. Innama yadhummu ma khalafa al kitab wa sunnah aw al kalama bila ilmin wal kalama al mubtada'a fi din. Maksudnya, kesimpulannya bahawa Imam Ahmad berdalil dengan dalil-dalil akal dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan isu ketuhanan, jikalau ianya sahih. Hanya sahaja yang beliau cela ialah apa yang menyanggahi Quran dan sunnah atau perbincangan tentang Tuhan yang tidak berpaksi kepada ilmu dan perbincangan yang diada-adakan dalam agama yang tidak mengikut sunnah. Wa huwa la yakrah إذا عرف معاني الكتاب والسنة أن يعبر عنها بعبارات أخرى إذا احتيج إلى ذلك، بل هو قد فعل ذلك، بل يكره المعاني المبتدعة في هذا، أي فيما خاض الناس فيه من الكلام في القرآن والرؤية والقدر والصفات إلا بما يوافق الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين. Dan Imam Ahmad tidak membenci jikalau telah diketahui makna Al-Quran dan Sunnah untuk ditakbirkan dengannya dengan ibarat yang lain. Maksudnya apa? Yakni bukanlah manhaj Imam Ahmad ni dia statik sampai tak boleh nak tukar lafaz Quran dan Sunnah. Kalau ayat Quran kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tak bolehkah kita sebut Allahu mustawin 'alal 'arsy? Boleh tak sebut? Boleh. Atau kita terjemah ke bahasa yang lain, Allah bersemayam di atas arasy? Boleh. Kan? Jadi Imam Ahmad tidak membantah perbuatan ini. Atau menggunakan istilah-istilah yang baharu yang mungkin ulama salah dulu tak sebut asalkan maknanya sahih. Boleh tak? Boleh. Jikalau diperlukan dalam perdebatan, dalam dakwah dan seumpama dengannya. Bahkan beliau sendiri telah melakukan perkara tersebut. Imam Ahmad sendiri. Bahkan yang beliau benci itu ialah makna-makna yang diada-adakan, yang bid'ah, yang manusia pakat menceburkan diri dalamnya berkenaan Quran, melihat Allah, qadar dan sifat Tuhan. Melainkan apa yang bersesuaian dengan kitab dan sunnah dan asar sahabah dan tabi'in. Okay. So point daripada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ni, kita nak bagi tahu bahawa bila kita sebut ulama salah mencela ilmu kalam, janganlah terdetik di benak hati, di lubuk jiwa kita ini satu kefahaman yang salah, yang ghalat. Ya. Jadi dia kata ulama salaf ni dia tak suka akal lah. Jadi orang salafi ni
jumut lah. Mereka hanya terima macam tu sahaja tanpa ada berfikir. Jadi akidah salafi ni sesuai lah untuk orang awam. Tak sesuai untuk orang intelektual. Sebab orang awam mereka tak payah fikir-fikir. Kita habaq mereka taklid percaya gitu je. Banyak orang tasawur macam itu. Dia kata akidah salafi ni macam tu je lah. Terima bulat-bulat. Dan itulah yang membawa kepada sangkaan bahawa salaf tafwid. Yang ni bagi mereka salaf tidak berbincang langsung. Tak bincang, tak fikir, tak munaqasyah, tak mencari makna. Ya. Sedangkan itu tidak betul. Itu adalah dakwaan yang ghalat, dakwaan yang salah, yang tak betul. Ya. Jadi ini pahaman yang kita nak betulkan. Macam juga isu qiyas sebelum ni. Jangan ingat bila Al-Barbahari sebut macam tu maka tidak ada qiyas dalam akidah. Langsung, totally. Tak ada pakai qiyas langsung. Kita kata salah lah. Al-Quran dan Sunnah menggunakan qiyas aqli dalam akidah. Begitu banyak penghujahan akal dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menegur sebahagian golongan ahli hadis yang berpaling langsung daripada menceburkan diri mereka dalam perbincangan akidah secara dalil akli, menyebabkan pertama mereka ni ahli hadis tapi mereka lemah dalam ilmu dirayat. Mereka hanya sama hadis, mendengar hadis, dan mereka tak boleh nak membezakan, cannot differentiate. They have no ability to make a differentiation between valid hadith and the non-valid hadith, in the invalid hadith. Mereka ni tidak ada kemahiran untuk membezakan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Kemudian mereka terima dari riwayat semua hadis-hadis ni. Kemudian mereka juga lemah dalam ulum aqliyah, ilmu akal. Menyebabkan mereka tidak rasa adanya kemungkaran pada matan teks. Walaupun matan teks itu mengandungi makna yang mungkar, makna yang jelek pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan golongan ahli kalam pula, mereka ini sudah mempunyai kesimpulan nazariyat, teori-teori, assumptions, ya, hypothesis. Bahawa kita kata assumption lah. They have a lot of assumptions about God, that God must be like this, cannot be like this, he should do this, he shouldn't do this, and so on. Jadi Tuhan bagi mereka macam ni. Dan mereka ni pula datang dan melihat kepada hadis, maka mereka tidak kira hadis itu sahih ke, tak sahih ke, dalam sahih Bukhari ke, sahih Muslim ke, habis semua mereka sapu rata. Pun sama juga, mereka ni pun lemah dengan ilmu hadis juga, lagi lemah. Kalau dah mereka duk dengar hadis pagi petang, duk riwayat, duk kumpul hadis pun lemah dalam hadis, apatah lagi mereka ni yang bukan prioriti mereka untuk mengumpul hadis. Hanya duk mengumpul pengujahan, perdebatan kalam, falsafah. Okey. Maka jadilah di sana ada dua aliran, ifrat dan tafrit. Aliran yang melampau dan aliran yang cuai berkenaan dengan akal. Ya. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata ini sebenarnya manhaj salaf bukan macam tu. Manhaj salaf di pertengahan. Di pertengahan. Ya. Nanti insya-Allah anda akan snap satu jadual yang dibuat oleh Syekh Hasan Al-Syafi'i hafizahullah taala menjelaskan kedudukan manhaj salaf itu dengan akal. Itu bagaimana yang sebenarnya. Ya.
Ada salaf itu dia bukan jumud kepada nas. Kerana nas kita tak boleh jumud. Tuhan menurunkan nas, ayat Quran dan hadis ini dia membawa makna, dia ada makna untuk kita fahami. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang kami turunkan ini diberkati. Untuk apa? Untuk mereka tadabbur. Semalam kita duk belajar pasal tafakkur. Kan? Kita kata tafakkur tu berlaku pada Kitabullahil Manzur dan Kitabullahil Mastur. Semalam. Kelas semalam, jangan lupa. Pagi semalam tu. Kan? Tu kita kata kelas kita ni sentiasa insya-Allah Taala dia related lah. Kan? Dia duduk tak lari mana lah. Apa hak kita belajar 5 tahun lepas. Semua tu related lah kan. Cuma hak 5 tahun lepas tu ialah kita pun dah ada orang baru yang follow, ya, yang mungkin tak sempat nak follow balik rakaman walaupun ilmu kalam tu kita dah bincang lah dulu kan. Kita dah buat kelas pemantapan akidah apa semua, tapi ialah kita kena hurai. Dan yang dah follow daripada dulu, kita nak upgrade lagi maklumat mereka. Nak tambah lagi supaya mereka lebih faham, lebih pandai, lebih cerdik. Itu yang kita nak. Kita nak mencerdikkan umat Islam ni, kena cerdik, kena pandai, kena ada kemahiran berfikir yang tinggi, aras tinggi. Kan? Kalau tidak, kita akan senang ditipu dengan falasi-falasi. Kan? Penipuan ni banyak datang kan. Kadang orang yang sunnah, geng sunnah di Malaysia ni, ukuran mereka, ustaz tu sunnah tak sunnah, senang ya. Ustaz tu kalau mengaji hadis, ada PhD dalam hadis, kira orang sunnah. Kan? Dulu mungkin kita kata okay lah, you can take this for granted. Sebab dulu kita tak jumpa lah ada orang ustaz yang ada PhD dalam sunnah ni, biasanya mesti dia ada perisa-perisa salafi tu. Kan? Jaranglah kita, bahkan dulu mungkin kita tak dengar lah orang yang menceburi bidang hadis tapi menerima benda-benda khurafat, menerima ajaran tasawuf yang kuburi. Tapi hari ini tak boleh dah. We cannot take that for granted dah. Ya? Kita tengok dah ada orang yang ada PhD hadis. Tapi tu dia duduk bela amalan khurafat. Kita pun jadi boleh lagu tu. Kan? Buat PhD hadis, tulis kitab hadis, tapi isi dia membela ilmu kalam yang dicela oleh salaf. Jadi kita nak kena celik lah. Kan? Mereka pun dah pandai lah. Mereka dah ada the art of deception. Kan? Mereka memang begitulah. Mereka ni pandai talbis dan tadlis. Tadlis dalam ilmu hadis. Kan? Ni talbis dalam ilmu akidah. Kita panggil talbis. Kan? Sebab apa Allah Ta'ala kata wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tu talbis. Jadi apa yang dicela? Kita nak tanya Ibn Taymiyah. Dan itu kalau hang kata semata ulama salah pun guna dalil akal tak salah, boleh guna penghujahan akal dalam ilmu ketuhanan, perbincangan tentang Tuhan. Habis yang ulama salah duk celah ni apa? Kan? Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wal mazmumu syar'a ma zammahu Allah wa rasuluh kal jadali bil batili wal jadali bi ghairi ilm wal jadali fil haqqi ba'dama tabayyan. Yang dicela itu secara syaraknya apa yang Allah dan Rasulnya mencela. Seperti apa? Ini balik pada perenggan ke-10 tentang jidal. Dia kata pasal apa? Jidal ni ialah asas kepada ilmu kalam. So the speculative theology
are based on speculation, and how they get the speculation, how they produce the speculation is through the debates and dialogues and so on. Okay. So dia kata seperti berjidal dengan benda yang batil, menggunakan dalil yang batil, yang tak betul, yang tak sahih dari segi syarak dan dari segi akal, dan berjidal tanpa ilmu, tak ada ilmu tapi nak berdebat, dan berjidal tentang suatu kebenaran setelah ia jelas, dah nampak jelas itu benar, tapi masih lagi nak mencari alasan untuk nak mengelak. Inilah 3 bentuk jidal yang dicela dalam Quran dan Sunnah. فَأَمَّا الْمُجَادَلَةُ الشَّرْعِيَّةُ كَالَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأَمَرَ بِهَا في مثل قوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وأمثال ذلك فقد يكون واجبا أو مستحبا، وما كان كذلك لم يكن مذموما في الشرع. Adapun berjidal yang disuruh oleh syarak, seperti yang Allah Ta'ala cerita tentang para anbiya alaihimussalam. Bukankah nabi-nabi berdebat tentang Tuhan? Kalau Nabi Nuh kata apa? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Kalau Nabi Nuh kata apa dekat Nuh? Hey Nuh, engkau telah banyak berdebat. Engkau telah berdebat dengan kami. Fa aktharta jidalana. Engkau dah banyak sangat. 950 tahun. Bayangkan duduk berdebat. Ya Allah, ya Rabbi. Tuhan bagi umur Nabi Nuh panjang. Dia duduk dengan kaumnya 950 tahun. Daripada satu generasi, sampai Nabi Nuh kata, Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kaffara. Dan surah Nuh ayat ujung. Nabi Nuh berdoa apa kata Allah? Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Engkau jangan bagi ada seorang pun orang kafir atas muka bumi ni. Kerana kalau engkau biarkan, yudillu ibadaka, mereka menyesatkan hamba-hambamu yang beriman. Dan mereka tidak melahirkan orang kafir ni, walam yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan melainkan anak yang sama fajir dan kafir macam mereka juga. Pasal apa Nabi Nuh doa macam tu? Orang atas dia kata apa? Pasal dia hidup lama, 950 tahun jadi Rasul. Dari satu generasi ke satu generasi, dia tengok orang kafir ni, mati ipak dia, main anak dia, kafir lawan dia balik. Bayangkan berapa lama Nabi Nuh hidup tu. Bukan 9 dekad, 9 kurun cik oi. 9 kurun. Satu kurun kita boleh ada berapa generasi? Kalau kita kata satu kurun 100 tahun, ada berapa dekad? 10 dekad. Ya? Subhanallah. Nabi Nuh punya lama dah tengok kan, dia geram, tak boleh tahan. Allahu akbar kabira. Jadi fa aktsarta jidalan. Nabi Nuh ni banyak berdebat dengan kaum dia. Dan firman Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Demikianlah hujah kami beri kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Tuhan bagi dia perhujahan akal. Nabi Ibrahim pergi dekat kaum dia. Kaum Nabi Ibrahim ni, mereka ni penyembah cakrawala, penyembah apa nama? Mereka ni orang panggil, orang apa ajaran mereka tu? Sabi'ah. Sabians. Sabi'ah. Sabi'ah ni mereka sembah apa? Sembah planet. Sembah Mushtari, Zuhal, Jupiter. Kan?
Dia sembah ni benda-benda ni semua. Kan? Jadi Sabi'ah ni dia sembah pula dia. Nabi Ibrahim pi. Kan? Falamma ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Tengok bintang. Dia kata, inilah Tuhan. Inilah Tuhan yang kita patut minta kan. Dia kata kat kaum dia. Kaum dia berkata, betul-betul sungguh ni memang hak ni lah kita duduk sembah ni. Kan? Jadi perantara dengan Allah Ta'ala. Lepas tu tunggu Nabi Ibrahim duduk dengan mereka, tunggu sampai cerah. Dia lah, hilanglah Tuhan apa? Hilanglah Tuhan apa? Aku tak mau Tuhan hilang. Kan? Lepas tu tengok bulan. Bulan lagi besar daripada bintang-bintang tadi. Kan planet kan nampak kecil je. Kalau kita nampak Zuhal, Mushtari kan nampak halus je. Bulan kan besar lagi. Ni bulan lah. Kan? Atau sungguh kita memang inilah bulan. Bulan mengambang. Tunggu bulan pun tenggelam. Tak ada siang lagi tenggelam. Kan? Kata aku tak mau lah hak ni. Yang ni pun tenggelam juga. Kan? Tunggu siang main matahari. Dia kata matahari lagi cerah. Lagi besar. Hak ni ikut lah kita kena sembah kan. Kaum dia berkata, sungguh hak ni. Kan? Tunggu petang matahari jatuh terbenam. Mereka kata tak jadi. Hak ni pun tak boleh pakai. Kan? Oleh itu wahai kaumku, ketahuilah satu-satunya hak kita boleh sembah Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala saja. Tu Nabi Ibrahim ni terdik. Dia terdik. Kan? Dia pergi berdebat dengan Namrud. Namrud ni bengok. Kan? Nabi Ibrahim kata, kan? Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Namrud ni punya bongok, tak kerti bahasa. Dia panggil 2 orang banduan. Dia bunuh seorang, dia biar hidup seorang. Dia kata, Ibrahim tengok, aku pun boleh bagi hidup, boleh bagi mati. Loh. Dia ingat Tuhan bagi hidup, bagi mati. Orang maknanya, hak mati tu boleh dihidupkan balik. Hak hidup dimatikan. Dan yang mati tu, benda hidup, mati tu hidup balik. Tapi Nabi Ibrahim pandai. Dia kata, tak jadi. Dia ni tak faham bahasa. Kita kena bagi dekat dia satu hujah dia faham. Pasal apa dia faham? Pasal dia sembah apa? Sembah matahari. Kan? Jadi Ibrahim kata, ni kalau hang betul raja hebat sangat, hang Tuhan, ni matahari tenggelam daripada di barat kan. Cuba hang bagi terbit daripada barat, tenggelam di timur, tengok. Ubah tengok. Boleh. Fabuhital ladzi kafar. Terlopong lah mulut Namrud. Tak ada kata apa lah. Kan ayat dia semua dia tengok. Boleh kan Namrud ni kata dia anak Tuhan lah apa lah. Tak boleh. Tak boleh kawal. Tak boleh kontrol. Hujah akai dah tu. Hujah akai. Nabi Ibrahim pakai hujah akai. Nabi Nuh pakai hujah akai. Dan Tuhan suruh kita berdebat dengan orang Kristian. Wajadilhum billati, dan dengan orang kafir, wajadilhum billati ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tuhan suruh kita berdebat dengan cara yang terbaik. Maka kata Syekhul Islam bin Taimiyah, ini termasuk wajib atau mustahab yang tidak dicela dari sisi syarak. Kemudian kita baca lagi. Wal munazaratul mahmudatu naw'an wal mazmumatu naw'an. Perdebatan yang dipuji ada 2 jenis. Dan yang dicela pun ada 2 jenis, ada 2 bentuk. Wa dhalika li anna al munazir imma an yakuna 'aliman bil haqq wa imma an yakuna taliban lah wa imma an la yakuna 'aliman bih wa la taliban lah. فهذا الثالث هو المذموم بلا ريب. وأما الأولاني فمن كان عالما بالحق فمناظرته المحمودة أن يبين لغيره الحجة التي تهديه إن كان مسترشدا طالبا للحق إذا تبين له، أو يقطعه ويكف عدوانه إن كان معاندا غير متبع للحق إذا تبين له،
ويوقفه ويسلكه ويبعثه على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق. Dia kata ini kerana seseorang itu, orang yang berdebat, dua orang yang debat ni, sama ada kedua-dua mereka mengetahui yang hak atau mencari yang hak, atau dua-dua sama tak erti, ataupun dua-dua sama tidak mencari yang hak. Jenis yang ketiga, kan? Dua, kan tiga. Yang ketiga iaitulah apa? La yakunu aliman wala taliman. Dua-dua tak erti, dua-dua tak mau cari kebenaran. Hanya seronok nak berdebat, tapi sama-sama jahil. Macam keyboard oris. Kan? Ilmu tak ada, lepas tu hanya suka, hanya seronok nak berdebat. Kan? Maka berjela-jela lah komen. Lepas tu jadilah sampai akhirnya memblok, lepas tu apa semua. Yang ni tidak ada keraguan lagi, memang dicela. Kan? Adapun dua yang pertama, tahu kebenaran dan mencari kebenaran. Maka yang ini disuruh. Pasal apa? Dengan cara tersebut, ya. Jadi debat yang dibenarkan ni apa? Yang pertama, orang yang berdebat itu dia tahu kebenaran. Orang yang nak berdebat dengan orang yang batil tu kena tahu kebenaran. Orang yang batil tu pula, dia mestilah orang yang nak cari kebenaran. Makna kata kalau kita berdebat dan kita tegakkan hujah, dia terima dan dia ikut. Atau sekurang-kurangnya dia bukan orang yang menentang, bukan orang yang mu'anid. At least bila dah jelas kebenaran, dia pun berhenti. Dan mungkin benda tu akan menjadi sebab hidayah dari masa depan. Yang ini yang kita dibenarkan. Berarti Imam Syafi'i kata, aku tidak berdebat dengan ahli bid'ah yang aku tahu takkan tinggal bid'ah dia. Ahli bid'ah hak kita tak nampak tanda-tanda dia nak tinggal bid'ah dia. Hanya tak duduk debat lah. Nak buat apa? Apa tujuan? Kan? Apa tujuan? Kecuali kalau dia menimbulkan syubhat kepada orang lain. Dan kita nak menghentikan mudarat dia. Just kita nak tutup, nak kunci mulut dia supaya orang nampak kata dia ni bohong. Cakap aja. Tapi bila main tang berdebat, apa tak boleh buat. Kan? Supaya orang pun jatuh kredibiliti dia, tak ikut dia. Itu satu keadaan juga yang diizinkan oleh syarak. وذلك لأن المخاطب بالمناظرة إذا ناظره العالم المبين للحجة إما أن يكون ممن يفهم الحق ويقبله فهذا إذا بين له الحق وفهمه وقبله وإما أن يكون ممن لا يقبله إذا فهمه أو ليس له غرض في فهمه بل قصده مجرد الرد له فهذا إذا نوظر بالحجة انقطع وانكف شره عن الناس وعداوته. وهذا هو المقصود الذي ذكره أبو حامد وغيره وهو دفع أعداء السنة المجادلين بالباطل عنها. Tetapi kata munazarah ni sama ada kita berdebat dengan orang yang dia akan terima kebenaran yang kita nak sampaikan, atau dia tak terima kebenaran tapi kita boleh menyekat kebatilan dia daripada merebak kepada orang. Inilah dia untuk mempertahankan sunnah seperti yang disebut oleh Abu Hamid Ghazali dan lain-lain. Wa imma an yakuna al-haqq qad iltabasa alayh wa aslu qasdihi al-haqq lakin yas'abu alayhi ma'rifatuhu li dha'fi 'ilmihi bi adillati al-haqq مثل من يكون قليل العلم بالآثار النبوية الدالة على ما أخبر به من الحق أو لضعف عقله لكونه لا يمكنه أن يفهم دقيق العلم أو لا يفهمه إلا بعد عسر أو قد سمع من حجج الباطل ما اعتقد موجبه وظن أنه لا جواب عنه فهذا إذا نوظر بالحجة أفاده ذلك إما معرفة بالحق وإما شكا وتوقفا في اعتقاده الباطل أو في اعتقاده صحة الدليل الذي استدل به عليه وبعث همته على النظر في الحق وطلبه إن كان له رغبة في ذلك فإن صار من أهل العصبية الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ألحق بقسم المعاندين كما تقدم. Ataupun satu orang dia terkena syubhat, dia kurang faham, dia payah nak faham, ataupun dia sudah terkena syubhat, nasallallahu al-afiyah,
Maka kita berdebat dengan dia dengan tujuan kita nak bagi bimbingan, atau dia tinggal benda yang batil, atau sekurang-kurang Ibn Taymiyah kata kita nak menimbulkan keraguan pada akidah batil yang dia pegang. At least dengan itu akan membangkitkan dia untuk mengkaji dan berfikir balik. Betul ke selama ni apa yang aku pegang? Yang ni dua jenis debat yang dibenarkan. Wa amma al-munazaratu al-madhmumah min al-alim bil haqq fa an yakuna qasduhu mujarrad al-zulm wal 'udwan lima yunaziruhu wa mujarrad izhar 'ilmihi wa bayanihi li iradati al-'ulu fil ard. Adapun yang dicela jikalau orang itu tahu kebenaran. Boleh jadi perdebatannya dicela jikalau dia berdebat itu just nak angkat nama dia. Nak tunjuk kata dia orang alim. Ini dari sudut niat dia. Maka dia dicela. Walaupun kita kata mungkin amalannya itu memberi manfaat kepada agama. Tapi dia sendiri tak dapat pahala. Sebab apa? Inna Allah la yu'ayyidu hadha din birrajulil fajir. Allah boleh sahaja dia menguatkan agamanya dengan orang yang fasik. Nas'alullah al-afiyah. Kita tak mahu jadi macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma in kana al-munaziru غير عالم بالحق بأن لا يعرف الحق في نفس المسألة أو يعرف الحق لكن لا يعرف بعض الحجاج أو الجواب عن بعض المعارضات أو الجمع بين دليلين متعارضين وأمثال ذلك فهذا إذا ناظر طالبا لمعرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضها والجمع بين الأدلة الصحيحة كان محمودا وإن نظر بالعلم فتكلم بما لا يعرف من القضايا كان مذموما. Adapun orang yang tidak tahu kebenaran, jikalau dia berdebat dengan tujuan nak mencari kebenaran, nak cari dalil, dia tak tahu masalah ni, so dia bincang, dia discuss macam kita, macam murid berdiskus dengan tok guru lah, tak apa. Tapi kalau dia berdebat untuk defend, sedangkan dia tak ada ilmu dan dia tak mampu nak jawab syubhat, tapi dia pergi berdebat, dan ini adalah menimbulkan mudarat yang sangat besar. Ya, pernah berlaku peristiwa dalam sejarah Islam. Seorang orang awam, tempat mandi awam. Dia pergi berdebat dengan satu Yahudi. Kan? Dia nampak Yahudi, dia ingat dia nak dakwah lah. Kan? Tapi cara dakwah itu dia pergi berdebat dengan Yahudi itu. Dan Yahudi itu dan orang yang main mandi itu pakat dengar belakang. Follow lah perdebatan tu. Akhirnya dia tak mampu nak jawab syubhat Yahudi itu. Tak mampu nak jawab syubhat Yahudi itu. Jadi syubhat habis dekat orang Islam hak yang follow perdebatan tu. Akhirnya datang dipanggil lah ulama. Satu ulama ahli sunnah mai debat balik dengan Yahudi ni. Sampai bila ulama itu keluar daripada tempat tu berpuluh-puluh dia. Akhirnya dia berjaya lah patahkan syubhat dan selamatlah akidah orang. Jadi dia marah lah pada orang awam yang berdebat tu. Dia kata jangan buat lagi macam ni. Perbuatan kau ni cukup bahaya. Tidak ada ilmu, berdebat. Oh, buat status Facebook, mari siapa nak berdebat dengan saya. Cewa. Kan? Awak. Hang siapa? Kan? Kadang-kadang kita pun nak heran juga dengan manusia-manusia yang macam ni. Nasallallahu alaihi wasallam. Kan? Wassalaf dan ulama salaf radhiyallahu alaihim kanat munazaratuhum ma'al kuffar wa ahli al-bid'ah kal khawarij wa ghairihim min al-qism al-awwal. Ulama salaf apabila mereka berdebat radhiyallahu anhum dengan orang kafir atau ahli bid'ah seperti khawarij dan lain-lain, termasuk pada jenis yang pertama, iaitu untuk memberi bimbingan kepada orang yang mereka berdebat, nak beri hidayah, nak bagi dia petunjuk. Wa kanat munazaratu ba'dihim li ba'd fi masail al-ahkam wa taratan min al-qism al-awwal wa taratan min al-qism al-thani wa hiya al-musyawarah allati madahahum Allah 'alayha biqawlihi 'azza wa jalla wa amruhum syura bainahum. Adapun jikalau mereka berdebat sesama mereka dalam isu-isu hukum hakam dan tafsir, kadang-kadang daripada jenis yang pertama untuk membantah pandangan-pandangan yang batil, boleh jadi. Atau kadang-kadang jenis yang kedua untuk mencari kebenaran sama-sama mereka. Discussion. Dan ini termasuk dalam
sistem musyawarah yang dipuji oleh Allah Ta'ala, wa amruhum syura bainahum. So kita ada discussion, kita bincang. Ini juga termasuk dalam makna debate. Mana Aristotle dia bezakan debate dengan dialog. Debate ni dia kata based on hawa nafsu, dialog based on ilmu. Tapi point ni kita ialah jidal. Dalam bahasa Arab dia panggil jidal, dan munaqasyah. Apa dia makna munaqasyah? Saling cabut saling memperincikan perkara. Allah Ta'ala mencela dalam Al-Quran 3 jenis. Orang yang berdebat dengan batil untuk membantah kebenaran. Allah mencela perdebatan dalam perkara benar setelah mana jelas tapi tak mau ikut. Dan mencela perdebatan dalam perkara yang tidak ada ilmu padanya. So, setelah mana kita tahu jenis-jenis perdebatan, mana yang dibenarkan, mana yang tak dibenarkan, maka dengan itu barulah kita boleh buat tasawur hukum kepada ilmu kalam. Pasal hukum ilmu kalam dibina di atas hukum perdebatan. Pasal ilmu kalam tu hakikatnya adalah satu bentuk metodologi akidah yang dibina di atas perdebatan dengan dalil-dalil akal. Okey? Dan ini insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang, memandangkan masa dah tinggal sedikit saja lagi dan tidak mengizinkan untuk kita nak memperincikan tentang ilmu kalam. So point dia ialah perdebatan dalam Islam, walaupun musannif sebut mencela muhdath apa semua ni, ini adalah perdebatan yang dicela. Bukan yang dia bercakap ni adalah ala naw' min anwa'il jidal. Dia adalah based on sub kategori. Bukannya kategori am. Bukannya semua jidal itu dicela, tetapi ada sub kategori yang dicela. Itu yang dimaksudkan oleh musannif. Jadi maknanya al-kalam, al-khusumah, al-jidal, al-mira', al ni semua lil ahd, untuk merujuk kepada sesuatu yang telah diketahui apa isinya. Macam the dalam bahasa Inggeris. Kan? Al di sini dipanggil al lil ahd, merujuk kepada benda spesifik yang telah diketahui, difahami pada zihin orang yang dicakap. Bukannya al istighraq, al yang untuk merangkumi semua jenisnya. Bukan. Itu kita kena faham maksud beliau di situ. Baik, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan? Ada 3 soalan, 2 soalan. Pandangan perdebatan dengan golongan Aswaja Malaysia, adakah keperluan atau sia-sia? Itu melihat. Macam perdebatan-perdebatan yang kita buat sebab ni, ada hasilnya bagus. Yang paling kurang dia membungkam ataupun menyekat kebatilan. Kita nak mengurangkan kemusnahan yang dilakukan oleh golongan tersebut. Itu maknanya dia ada maslahah yang lebih baik, yang lebih banyak. Jadi kalau itu maksudnya, maka dia bagus. Dan macam kita kata tadi, bukan syarat berdebat tadi nak mereka tu bertobat. Itu hidayah yang mutlak di tangan Allah, hidayah taufik di tangan Allah SWT. Tapi at least kita nak sekat kebatilan itu daripada terus tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat di luar negara yang berdebat dengan ateis, ahli bidah, di luar negara memang ada keperluan yang mendesak. Di orang yang hidup di barat, sebab itu Allah Ta'ala khususkan dalam Quran berdebat itu dengan ahli kitab. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang terbaik. Maknanya Tuhan suruh kita berdebat dengan ahli kitab dengan cara, kalau ahli kitab dia suruh berdebat, yang lain tu lebih lagi lah. Kan? Dan di luar negara itu memang ada keperluan yang mendesak lah, sebab syubhat tersebar dan mesti disekat. Mesti disekat. Dan debat dia adalah wasilatul difa'. Dia adalah satu cara untuk mempertahankan agama. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah samakan debat dengan jihad. Debat termasuk dalam makna jihad. Jihad bil kalam, jihad dengan ucapan.
Ya. Jadi saya kata tadi, orang yang hidup di tempat orang kafir, ada ulama-ulama di sana, ahli ilmu di sana, mesti kalau tidak habis, orang Islam akan hanyut dengan syubhat, dengan kuat. Ya. Jadi debat ini adalah jihad yang berbaki yang kita kena laksanakan, sebab al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad tidak akan habis kefarduannya sampai hari kiamat. Tidak ada waktu yang akan terhenti kefarduan jihad. Ya. Tapi orang yang berdebat mestilah orang yang ada kelayakan. Orang yang memang sudah ada kemantapan ilmu, kepintasan akal. Ada orang ada banyak ilmu, tapi dia tidak petah bercakap, tidak petah dalam memberikan hujah, tidak licik dalam berhujah. Itu pun tak boleh juga. Debat ni dia adalah seni. Dia ada dalam Islam, bagi orang yang belajar, dia ada ilmu, cabang ilmu khusus kita panggil adabul jidal wal munazarah. Dinamakan adab. Adab perdebatan dan ya, dalam bahasa Inggeris satu kalimah hanya perdebatan. Adab jidal dan munazarah. Ya. Jadi perdebatan itu disebut sebagai adab. Ya. Satu seni, satu peradaban yang dianggap harus. Dia bukan sekadar pandai saja, tahu saja, tapi dia kena cerdik. Jadi kalau orang itu tidak cerdik, pergi berdebat dengan orang kafir, dia akan jadi musibah. Jadi mestilah orang itu ada keahlian, dia kena belajar seni berdebat. Kaedah-kaedahnya itu ada ilmu yang kena dipelajari. Itu kena faham. Ya. Jadi itulah apa yang kita dapat bincangkan pada hari ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.